Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Apa khabar muslimin-muslimat, Biana, Hida, Syazana, Ahmad Muaz, kerabat itu indah. Cik Bunga, Umi Lila. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Anda hadir daripada mana? Hari ini kita mulakan pukul 7.30, tak mula pukul 7. Mohon maaf ya sahabat-sahabat semua. Gaming Rosi Ziani Tri, Waalaikumsalam. Ina Abnil, Ros Merah, Waalaikumsalam. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya sihat Alhamdulillah. Daripada Sabah, Asiah daripada Sabah. Hadir daripada Jamaika, Zaini Razak, Nur Fatihah 8891, Suzana Anas daripada Penang, Limo. Masya Allah ya. Saya juga rindukan sahabat-sahabat, sayang sahabat-sahabat semua. Okey, kita tengok. Alhamdulillah dapat berjumpa semula. Alhamdulillah. Kun fayakun, send you like. Oh, bagus. Ya, sama saya. Hadir dari Senawang. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Nur Farah Azhar. Ya, sama. Saya juga sama. Saya juga rindu dan sayang sahabat. Okey, jap. Komen di FB ni belum naik. Bukan belum naik, dia tersekat. Okey. Zainia Zai, Hasina Kasim, Syed Alis, Sabariah Rejikin, Nani Syam. Waalaikumsalam. Gaming dari Kedah, Lia. Ya, bagus. Ada yang bagi salam. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat dunia akhirat semua. Wan Faridah Yahya, Firmax, Nur, Wan Masra, Ponyang, Kasmin, Mia, Nur Fatin Khairah. Saya nak tanya soalan. Okey. Azhar, Keluang Johor. Okey. Lah Weng Chung, Aceh. Lah Weng Chung daripada Aceh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni rishdi wa azmi nafsi. Sikrika wa syuka. Masya Allah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam. Bising, berbunyi je, kita jumpa. Duduk minta nak masuk kan. Masuk live. Oh.
Oh, ramai-ramai dia masuk. Duk minta nak masuk. Anak beranak. Saya baik, alhamdulillah, baik. Duduk depan pintu, duduk ngiang saja je. Ini sebenarnya studio Kak Mat ni kan tak reti lah nak tukar. Oh, situ tukar sekarang. Okey, cuba kita tengok. Ini sebenarnya kucing-kucing dekat rumah ni ha. Lepas tu dia dengar apa ni? Asyik duduk depan pintu tu ramai-ramai nak masuk. Itu mak dia belakang tu. Tengok yang ni kecil ni. Pening dah orang. Tengok. Tu. Ha, tu dia. Siapa yang suka pelihara kucing juga dekat rumah? Tapi memang pelihara kucing memang kena rajin lah. Itu dengan anaknya. Okey. Itu bapak dengan anaknya. Memang kena sabarlah pelihara kucing ni. Kena disiplin. Bersihkan dia, bersihkan tempat najis dia, makanan dia. Masya Allah. Lepas tu dia kan binatang yang pembersih. Tempat dia tu tak boleh kotor. Pembersih satu hal. Lepas tu Ustaz dah halau dah semua. Bukan halau, suruh keluar. Dia nak masuk juga live sekejap-sekejap. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Apa hukum kalau bela kucing tapi najis berak dekat rumah orang, sekiranya menyakiti hati jiran, maka hukumnya boleh jatuh berdosa. Apabila apa pun perbuatan kita menyakiti hati jiran, berdosa. Perbuatan menyakiti hati siapa pun boleh jatuh berdosa, sama ada makro, dosa kecil ataupun dosa besar. Perbuatan menyakiti hati ibu ayah, menyakiti hati isteri, suami menyakiti hati isteri, menyakiti hati suami, ibu bapa menyakiti hati anak-anak, anak-anak menyakiti hati ibu bapa, kawan menyakiti hati kawan, jiran menyakiti hati jiran. Itu adalah merupakan satu perbuatan dosa. Subhanallah. Siapa seorang orang-orang mukmin menyakiti mukmin yang lain dengan lidahnya, dengan tangannya? Boleh tak tolong carikan yang berkaitan dengan mukmin yang menyakiti hati manusia lain dengan tangannya, dengan lidahnya? Okey, dengar. Okey. Tak dalil berkenaan tu. Okey, Suhana, saya sebenarnya tak nampak Encik. Encik kena duduk sini. Gitu. Okey. Tapi tingkatan menyakiti hati ada berbeza. Contoh, tingkatan menyakiti hati ibu ayah tu lebih tinggi. Tingkatan dosanya. Tingkatan apabila menyakiti hati suami, menyakiti hati pasangan isteri, itu lebih tinggi. Subhanallah. Menantu menyakiti hati mertua, mertua menyakiti hati menantu. Sebenarnya tidak ada lesen pun manusia ni boleh menyakiti hati manusia lain atas sebab-sebab alah tu menantu, alah itu anak, sukalah nak cakap apa pun anak aku, kau sibuk apa, contoh kan. Masya Allah, subhanallah. Tidak ada lesen pun seseorang itu boleh menyakiti manusia yang lain kan, dengan sengaja, dengan perkataan-perkataan keji, perkataan-perkataan hina. Hari ini memang ramai
Kan, ibu ayah yang hilang pedoman, hilang kekuatan. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, seorang muslim itu adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan juga perbuatannya. Masya Allah. Tadi ada yang tanya sebab nampak kucing kami ada banyak kan. Bagaimana hukum kucing buang air, berak ke, kencing ke di rumah jiran? Jika jiran itu marah, jika jiran itu sakit hati, maka jatuh berdosa kita. Memanglah memelihara kucing ataupun binatang itu dapat pahala sunat, diberi pahala, banyak pahala. Tetapi menyakiti hati jiran diberi dosa. Jadi jangan disebabkan kita nak buat pahala dan waktu yang sama kita melakukan dosa. Jadi siapa yang nak memelihara binatang, macam kami memang binatang kucing ni dalam rumah, memang mereka tak keluar pagar rumah langsung. Memang tak keluar langsung, memang tak pergi ke rumah sebelah. Sebelum ini pagar tu ada lubang, dia orang boleh lalu juga. Jadi kita pun ikat-ikat, buatlah penghalang pada pagar tu sampai dia orang tak boleh keluar. Jadi begitulah situasinya. Binatang-binatang ni, kucing-kucing ni kalau nak pelihara kena betul-betul. Okey. Subhanallah, ada satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadu oleh encik boleh, tapi yang ni saya nak tengok. Ada berkenaan dengan diadu oleh jiran, kemudian kan Nabi suruh sabar. Lepas tu dia datang lagi mengadu pada Nabi. Sampai kali ketiga dia mengadu tentang bagaimana dia sakit hati dengan jiran. Bagaimana jiran menyakiti dia dengan perbuatan. Lalu apa yang Nabi suruh? Nabi suruh pergi, adalah yang Nabi suruh dalam hadis tu, tapi saya ingat yang Nabi suruh letakkan barang-barang lah, sesuatu di depan rumah jiran. Dan apabila orang bertanya, kenapa kamu sepahkan depan rumah jiran ni? Lepas tu Nabi kata, kamu beritahu kepada orang lalu lalang apa yang jiran kamu buat. Nanti kita kena baca dulu hadis tu. Baca dulu, fahami dulu apa yang disuruh Nabi apabila sampai tahap sudah tidak dapat bertahan lagi dengan perbuatan jiran. Sahabat-sahabat, jiran ni sehinggakan Nabi SAW bersabda, kucing tu duduk ngiau sampai dia nak masuk. Tak apa encik. Sehingga kan Nabi kata, aku menyangkakan jiran ni boleh mewarisi harta disebabkan banyaknya, kerapnya malaikat Jibril memperingatkanku tentang jiran. Subhanallah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, ada manusia yang masuk syurga disebabkan jiran. Ada yang manusia dicampakkan ke dalam neraka disebabkan jiran. Jadi hati-hati dan jagalah hak jiran. Kita kadang duk fikir jaga yang jauh je, kawan-kawan yang jauh. Kawan-kawan yang jauh kita duk jaga. Kan, bila kawan yang jauh datang kita raikan begitu begini. Tapi kita lupa nak meraikan hak jiran tetangga. Subhanallah. Sedangkan selepas keluarga, yang paling dekat dengan kita adalah jiran. Yang hidup satu tanah, satu taman, satu kawasan. Yang berkongsi kehidupan komuniti dengan kita. Subhanallah. Sebab itu nak jaga hubungan dengan jiran bukan senang. Ada ujian, ada cabaran. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang sekian-sekian, solatnya baik, puasanya baik, kan, sedekahnya banyak, tetapi dia menyakiti hati jirannya. Lalu Nabi kata tempatnya di neraka. Ya Rasulullah, ada wanita ni sekian-sekian. Maksudnya biasa je lah ibadah dia apa semua, tapi dia hamba Allah yang taat lah. Namun dia tidak menyakiti lidahnya dengan jiran. Lalu Nabi menjawab tempatnya di syurga. Sebab itulah kita sebutkan jiran ini sangatlah mempengaruhi perjalanan hidup kita menuju ke syurga ataupun na'udzubillah dicampakkan ke dalam neraka. Jadi siapa yang tanya tadi macam mana ya pelihara binatang menyakiti jiran? Muslimin muslimat, menyakiti jiran bukan hanya pelihara kucing. Ada orang pelihara burung. Dia punya minat burung. Banyak burung dia gantung-gantung. Dan burung itu buat bising. Sampai jiran ni rasa serabut.
Kan, pagi-pagi ada waktunya, burung ni tak berhenti-henti berbunyi. Berbunyi. Jiran pula nak tenang-tenang. Jadi ganggu jiran ada kalanya dengan bunyi, gangguan bunyi. Bukan gangguan binatang yang buang najis semata-rata saja, tuan-puan sekalian. Lepas tu, ada juga dengan binatang-binatang yang lain lagi. Pernah satu ketika seorang ni mengadu. Tu Ustazah, saya geram betul lah dekat jiran-jiran ni. Saya ni buat amal soleh. Saya bukan ini. Saya ni kutip kucing-kucing jalanan. Kan, beri makan, beri perlindungan. Dah kucing-kucing tu tak ada ni, lapar pun saya jaga sampai 60 ekor jaga. 50 ekor, 60 ekor, 40 ekor. Kan, subhanallah, Allahu Akbar. Ni bukan kucing peliharaan dah ni. Kan, lepas tu dia kata saya belanja besar begini-begini. Tapi satu hari ada orang report perhilitan datang. Lepas tu dia pelihara binatang lain lagi. Macam, yelah burung kakak tua, macam-macam. Saya tak ingat apa. Lepas tu tiba-tiba jabatan perhilitan. Rupanya sekiranya kita ni ada rasa macam dah tak boleh dah bawa bincang, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh. Kita sebenarnya boleh buat laporan kepada jabatan tertentu, pihak-pihak tertentu, kan, untuk seseorang itu diberi teguran, diberi amaran. Macam itulah. Tuan-puan sekalian, jiran ni kan, sampai peringkat tak boleh buka pintu rumah. Sebab kalaulah dia boleh jaga sampai tidak mengganggu bau. Tapi kalau dah banyak sangat, lepas tu buang air merata-rata, Allahu Akbar, macam mana nak hidup kan? Masya Allah. Jadi sampai jiran ni kena buat tembok. Sebab bau yang kuat dan busuk masuk ke rumah mereka. Sampai jiran ni tak boleh buka pintu sebab busuk sangat. Dan tak boleh nak lalu sebab terlalu banyak najis depan rumah, tepi rumah dan jiran-jiran kena. Jadi tuan-puan sekalian, dalam kita nak buat ibadah, jangan sampai kita buat sesuatu yang mendatangkan musibah. Musibah pada diri sendirilah. Nabi sebut tu, siapa yang menyakiti jiran ni bukan hanya sekadar, saya sebut bukan hanya dengan binatang yang mengotorkan, tetapi siapa yang mengganggu jiran dengan bunyi bising. Anak tu kan duduk main motor, prem, itu juga gangguan terhadap jiran. Jiran tu baru nak tidur, dah lah ada penyakit jantung kan, tiba-tiba pukul 1, pukul 2 anak muda duduk lepak, oi terkejut pakcik tu kan. Subhanallah, ada jiran ada anak kecil tak boleh tidur malam. Jadi sebagai ibu bapa yang jika ada masalah anak terlibat dengan aktiviti yang kurang baik seperti itu, lepak dengan kawan, lepas tu duduk perih motor malam-malam, kalau orang kena panggil perih motor, duduk perih motor tengah malam, duduk berlawang, siapa kuat lagi motor tu kan, gini puan ni puan gini. Oh ganu, saya orang ganu ya. Jadi apa yang perlu ibu bapa ni buat? Pergi minta maaf lah dengan jiran. Minta maaf lah, saya dah nasihat anak-anak saya jangan buat bising tengah malam. Orang nak tidur, kejutang kayak gini. Kejutang lah, kejutang. Kalau orang ganu kejutang. Lepas, maksudnya kejut, kanja, kejut kanja. Gitu, orang ganu cakap. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya saya orang ganu. Gitu, nampak macam orang ni orang New Zealand, nampak macam New Zealand tapi orang Terengganu sebenarnya. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, jadinya gitu. Ada juga yang mengganggu jiran, tak apalah kita sebut sebab ada soalan. Ada juga yang mengganggu jiran dengan pokok-pokok dia. Dia peminat pokok, dia tanam habis dalam rumah, habis kawasan dah dia tanam luar. Duduk pula selekor, corner lot, penuh pokok-pokok dia sampai bila nak kona tu duk nampak kiri kanan. Bila nak kona tu duk nampak sebab pokok dia banyak sampai boleh jadi aksiden. Kalau sampai tahap tu tak boleh. Boleh kita nanang, memang boleh pahala kalau nanang. Nanang ni menanam lah. Sebab kita bagi ni sumber oksigen kepada alam. Memang bagus nanang. Saya pun suka nanang. Tapi berhati-hati jangan pula kita berlebihan sampai mengganggu hak jiran. Mengganggu jiran juga boleh dengan cara apa? Dia renovate rumah dia sampai menghalang laluan angin.
Memanglah dia ada piti, dia pun anak ramah, jadi dia nak kena besar. Memang dah apa nak besar rumah. Cakap sikit ke jiran-jiran kiri dan kanan yang mungkin akan beri kesan. Cakap ganu tak apa dah, yang akan beri kesan. Faham tak? Macam contoh dia nak buat comel pagar dia kosong dengan jiran sebelah. Jadi kabarlah sepatah saya nak buat ni kan, nanti efek kot sebab binaan asal memang orang kalau rumah perumahan ni dia buat comel nampak sekata belaka. Jadi mungkin-mungkinan ya kalaulah kita buat naik dinding sebab kita tak mau nampak jiran sebelah. Sebab kita kalau boleh nak privacy, orang kiri kanan tak nampak benda kita buat. Satu lagi kadang-kadang ada rumah yang terhad macam kami sebelum ni, kita tak ada ruang nak jemur kain, jadi kena buat naik dinding, lepas tu kita pun sakut besi. Jadi kita kabarlah ke jiran sebelah, kita nak buat naik dinding ni boleh tak? Sebab bila dah ada dinding batu ni kita boleh sakut besi nak sakut baju. Lepas tu jiran kata molek lah. Setuju sangat, saya pun sebenarnya nak juga buat sakut tu. Sedang molek, setuju dengan jiran boleh buat naik. Sebab apa? Kalau kita nampak bila kita buat naik dinding tu walaupun kat luar rumah, dia mengganggu laluan angin nak pergi ke rumah jiran. Dia mengganggu cahaya juga, jadi malak sikit. Itu yang benda-benda yang kadang kita tak perasan boleh ganggu jiran. Atau yang mengganggu jiran juga, ni kita nak sebut pasal hak jiran ni. Ada telefon lain tak Ustaz? Pasal jiran. Tak apa, gini-gini. Yang ni nanti kita tengok balik. Ustaz tolong cari. Okey. Sudah mana? Gini-gini. Pasal hak jiran memang berat sebenarnya pasal hak jiran ni. Antara gangguan kepada jiran juga dalam bentuk parking kereta. Tolong terasa. Parking kereta. Yelah dia ada kereta 4 utir. Ni cakap ganu 4 utir. 4 utir kereta. 4 biji kereta. Tapi parking dia boleh muat 2 biji 2 utir je. Jadi dia pun parking lah depan rumah jiran. Jiran ni nak cepat pagi-pagi. Jiran ni kalau ditanya memang dia kata tak apa, faham, kereta banyak. Tapi sebenarnya hati dia bengkak. Nak cakap, nak bagi tahu, nak khabar terus terang. Dok reti, ada jiran pesen gitu. Tapi hati tu tak reda. Jadi kita ni pula gitulah kan. Jadi dok boleh. Tuan-puan sekalian, kalau kereta lebih mungkin kena usahalah parking jauh sikit, jalan jauh sikit. Tapi yang penting tak ganggu jiran. Tapi mesej lah sikit dalam grup. Minta maaf lah saya parking hujung jalan tu. Kan dok muat parking. Jadi minta maaf deh. Mungkin orang dalam grup tak apa, situ okey, situ tak ganggu pun. Kalau jiran reda kita lega tuan-puan sekalian. Ini kan bersusung. Lagi-lagi kalau rumah flat apa kan, terhad pada 2 biji kereta. Dia pula ada 6 biji sebab dia buat kereta sewa. Dia pula ada 6 lagi van sekolah sebab dia buat sewa van yang ambil urusan sewa van sekolah. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, subhanallah, kalau pasal bab jiran ni, okey, hadis Nabi SAW. Okey, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih, man zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisahu. Maksudnya Nabi bersabda, malaikat Jibril sentiasa berwasiat kepadaku, sentiasa beri peringatan, sentiasa menyampaikan agar berlaku baik kepada jiran sehingga aku menyangka bahawa jiran itu mewarisi hartaku. Nabi kata banyak sangat, kerap sangat malaikat Jibril ni berwasiat tentang jiran. Sehingga kan aku menyangka, Nabi kata, jiran itu akan mewarisi hartaku. Ingat rapat sangat ni. Ingat boleh warisi, lepas meninggal boleh jadi waris harta. Subhanallah, Allahu Akbar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, riwayat Abu Daud, subhanallah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW mengadu perihal jirannya. Maka Nabi SAW bersabda, maksudnya zaman Nabi ni memang banyak dah kes. Memang ada kes jiran ni menyakiti hati jiran. Gitu. Jadi mereka ni pergilah mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, pergilah serta bersabarlah. Mula dia ngadu kali pertama, Nabi kata baliklah, kamu sabar je lah dengan jiran, sabarlah.
Boleh jadi sebab kita sabar dengan jiran tu lah boleh masuk syurga. Kita tak tahu sebab apa boleh masuk syurga. Setelah itu lelaki itu datang lagi kepada Rasulullah sebanyak 2 atau 3 kali. Lalu Nabi bersabda, pergilah dan capatkanlah barang-barang di rumah kamu ke jalan. Nabi kata pergilah. Mula-mula Nabi pesan sampai 3 kali, baliklah, sabarlah kamu dengan jiran kamu tu. Tapi sudah kerap kali sangat datang, Nabi kata pergilah. Maksudnya baliklah dan capatkanlah barang-barang di rumah kamu ke jalan. Lelaki tersebut kemudian mencapatkan barang-barang rumahnya ke jalan hingga menyebabkan orang-orang yang lalu bertanya kepadanya. Lalu lelaki tersebut menceritakan apa yang berlaku kepada dirinya yang menyebabkan manusia mendengar cerita tersebut melaknat jiran. Melaknat jiran tersebut dengan mengatakan Allah akan membalas perbuatannya. Allah akan balas dan Allah akan balas. Selepas itu lelaki tersebut didatangi oleh jiran tersebut dan jiran itu berkata, pulanglah kamu tidak akan melihat lagi sesuatu yang kamu benci itu. Subhanallah. Muslimi-muslimat, ada sahabat Nabi ni pergi ngadu pada Nabi tentang bagaimana dia sakit hati dengan jiran. Kan jiran tu menyakiti. Peringkat awal Nabi kata pergilah, baliklah dan sabarlah. Sampailah 3 kali datang jumpa Nabi. Nabi bagi saranan. Pergilah dan kamu keluarkanlah barang-barang di rumah kamu, di hadapan rumah kamu. Keluar tepi jalan. Dan apabila ada orang bertanya, maka berceritalah. Ya, dah keluarkan barang depan rumah. Orang lalu tanya, ni kenapa ni barang-barang ni ada depan. Lalu dia pun akan beritahu kepada orang tu tentang apa masalah dia. Lalu apabila orang yang mendengar, lalu mereka kata Allah akan balas. Allah akan balas. Sabarlah, Allah akan balas. Dan apa yang berlaku? Sampailah jiran yang tu tahu. Lalu jiran tu datang jumpa. Kamu tak akan dapati lagi apa yang menyakitimu. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis sahih riwayat Muslim. Ini kena dengar tuan-puan sekalian. Tak ada orang tak ada jiran. Janganlah kata, oh saya tak ada jiran Ustazah, alhamdulillah selamat saya tak ada jiran. Saya hidup dengan orang hutan, saya hidup dengan Tarzan, saya hidup dengan gorila, saya duduk dengan monyet, saya tidur dalam hutan. Mana ada orang tak ada jiran? Walaupun duduk kawasan yang jauh daripada jiran, itu kira jiran. Jiran ini 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Oh, saya memang duduk jauh Ustazah. Tak jumpa orang kiri kanan depan belakang. Walaupun kamu duduk jauh, kan rumah tu sebesar alang lah. Jauh jelak lah nak sampai ke rumah awak seterusnya. Rumah dia saja 4-5 ekar. Contoh kan kalau rumah orang kampung-kampung tu big ganu dah. Kan orang ganu panggil jauh jelak. Tapi dia tetap kena tahu hak jiran. Dia tetap kena ambil tahu jiran tu sakit ke, jiran tu hidup lagi ke tak, jiran tu gana-gana orang susah ke. Tuan-puan faham tak? Lagi-lagi kita hidup dalam tamang. Saya ni hidup dalam tamang. Rumah perumahan. Memang jiran kiri kanan, depan belakang memang dekat. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu biwa'iqahu. Yang bermaksud, Nabi kata la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Tak masuk syurga Nabi kata. Tak masuk syurga mereka yang membuat jirannya tidak rasa aman daripada gangguannya. Allahu Akbar. Nabi kata apa? La yadkhulul jannah. Tak masuk syurga orang yang membuatkan jirannya tak rasa aman dengan gangguannya. Tak masuk syurga orang yang membuatkan jirannya tak rasa aman dengan gangguannya. Jadi kita nak ulang lagi sekali, gangguan terhadap jiran ni bukan hanya sekadar binatang pergi berok rumah jiran, kan binatang buat bising kan, dia ada banyak burung, dia suka sangat burung. Lepas tu burung tu kan bunyi seolah kicau waktu-waktu tertentu sampai jiran rasa tak selesa. Lepas tu naji-naji burung tu bila angin mari bau ke rumah sebelah. Sama ada daripada binatang peliharaannya ataupun daripada kereta yang dia pelihara. Gitu kan. Kereta banyak sangat. Lepas tu dia parking ikut dang, mengganggu hak jiran. Ataupun binaan, dia buat construction rumah, kan bunyi bising. Kuang-kuang kabur sikit ke jiran. Minta maaf nak minta izin. Nak buat construction ni. Kan nak ubah rumah ni. Kan jadi gini. Mungkin dalam sepanjang tempoh ni bunyi bising sikit. Jadi minta maaf. Dia kata okey, faham lah. Memanglah kalau buat ubah suai rumah, dokkanlah senyap. Mestilah bising. Mungkin jiran kata,
buatlah, tapi kalau boleh elokkanlah waktu malam. Jiran kata buatlah waktu siang je, dan kalau boleh elokkanlah hujung minggu, Sabtu Ahad. Boleh tak kalau buat hari biasa je? Kalau dalam taman kami ni, siapa yang nak buat renovation rumah, dibenarkan hari biasa sampai pukul 5 petang. Satu Ahad tak dibenarkan, cuti umum tak dibenarkan. Sebab apa? Hari Sabtu Ahad kan orang nak duduk rumah, tak mau bising-bising, tak mau terganggu. Jadi memang gitu syarat. Kalau dalam taman ni siapa nak buat renovation, hanyalah waktu hari bekerja sampai pukul 5 petang. Kalau lebih, memang kenalah. Jadi kita hormatlah. Jadi siapa nak buat, kita faham dah. Jadi semua tu benda-benda hak jiran tu. Tak boleh bunyi bising. Bising bangun kan kata. Bising bangun kalau ketang kejukang. Sebab apa? Memang bising kalau buat tu. Kejap mesin drain. Kejap itu, kejap ni. Buat pecah lah, apalah. Gitu. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, menyakiti jiran juga dengan apa? Bila kita buat binaan boleh mengganggu angin luar masuk. Ni tak kebenaran. Cakap molek. Kali jiran kata okey. Dengan pokok-pokok mungkin kita terlebih ambil sampai ke gangguan jalan. Menyakiti jiran juga boleh dengan lidah perkataan. Tolonglah. Walaupun kita ni jadi 10 pengarah syarikat. 10 syarikat semua dia ambil belaka. Jadi pengarah belaka. Jadi dia pun bila dalam grup jiran, dia duk sedar dia pun pengarah juga. Dia ingat jiran-jiran tu semua tak ada pengarah macam dia. Gitu kan. Ya, kadang-kadang dalam grup WhatsApp ni saung-saung. Aduh lah. Saya duduk dalam kejiranan, jadi duduk dalam WhatsApp tu kadang WhatsApp hati weh. Kan? Padahalnya yalah, dia main saung gitu gini. Dahsyat tuan-puan sekalian kadang-kadang tu. Kan? Dia duk kira siapa, dia laser belaka. Dia tang belaka kat orang. Jadi tuan-puan sekalian boleh buat teguran jiran-jiran ni, ada orang tua, ada orang muda, ada orang gitu, ada orang gini. Jadi berhati-hatilah. Sebab apa Nabi sebut la yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang yang jiran tak rasa aman dengan dia. Gitu. Jadi kita ni bimbang, duk jaga semayang, duk jaga pakaian, duk jaga pergaulan, duk jaga makanan, minuman. Ganu, sedap cakap ganu. Saya memang orang ganu, duk jaga makan minum, duk jaga macam-macam lah, mayang, sedekah banyak, tapi duk jaga jiran. Nabi kata la yadkhul jannah, tak masuk syurga orang yang perbuatannya tidak menjadikan perbuatannya tidak, ia tidak jiran tak rasa aman dengan perbuatannya. Subhanallah, Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, kita ni kan tak nampak ada laluan ke syurga dengan amal soleh, tapi kita buat perkara yang boleh menyebabkan terhalang daripada syurga. Boleh jadi terhalang daripada syurga. Itu disebut dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Tak masuk syurga, Nabi kata, orang yang membuatkan jirannya tak rasa aman daripada gangguannya. Subhanallah, Allahu akbar. Hadis Nabi yang lain, hadis yang hasan, Nabi SAW bersabda, telah berkata seorang lelaki kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini terkenal dengan banyaknya solat, berpuasa dan bersedekah. Seorang lelaki mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita ni terkenal dengan solatnya yang banyak, sedekahnya yang banyak dan puasanya, tetapi dia sentiasa menyakiti jirannya dengan lidahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, dia akan masuk ke dalam neraka. Seorang lelaki tanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita ini terkenal dengan solatnya, dengan sedekahnya, dengan puasanya, sampai mungkin terkenal, maksudnya orang sebut-sebut, dia tu kuat semayang, kuat mayang tu, dia tu kuat puasa, semua puasa sunat je puasa, dia tu kuat sedekah, banyak sedekah, pemurah, dermawan orang kata, dermawan. Lalu subhanallah, namun dia menyakiti hati jirannya. Lalu Nabi kata dia akan masuk neraka. Tadi hadis yang pertama akan dihalang daripada masuk syurga, tak masuk syurga. Hadis yang kita baca ni, siapa yang menyakiti jiran akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tuan-puan sekalian, terima kasih yang bertanya. Sebab tadi nampak kucing-kucing kami tu banyak kan, kucing-kucing keluar masuk. Jadi dia tanya macam mana kalau jaga kucing, lepas tu berok, lepas tu jiran marah. Tak boleh lah tuan-puan sekalian, tak boleh. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, kita mula pukul 7.30 hari ni, jadi habis 8.30. Ada masa lagi 20 minit.
Ada yang baru masuk kata Ustazah, subhanallah, apalah, apa ni Ustazah sudah lambat. Sebenarnya hari ni mula 7.30. Mungkin ada yang mengikuti perkembangan saya akhir-akhir ni. Mungkinlah beberapa faktor menyebabkan kesihatan tu terganggu. Jadi insya-Allah makin pulih. Perasan tak suara saya pun macam tak berapa ada. Saya macam tekan suara. Sebab suara pun bermasalah sikit. Jadi muslimin-muslimat, masya-Allah sekarang kita nak pergi kepada pengajian kita. Masya Allah, dah mula pun hari ni. Dah mula lagi dengan bacaan biasa. Jadi, tak apalah, kita dah tengah-tengah ni. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ada yang sedang on the way lebih kurang dalam 3.1 dengan 1.4 ni. Lebih kurang dalam hampir 5K ni. Tak apa, walaupun dah tengah-tengah, kita baca bacaan rutin harian kita. Seperti biasa. Okey, kita mula dulu. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin-muslimat. Okay, kita mula ya. Al-Fatihah 10 ayat awal 10 ayat akhir dan Asma'ul Husna. Saya tak akan ulas. Sebab yang jadi lama kadang bacaan pagi tu sebab saya ulah. Kan saya sebut tu saya ulah. Jadi insya-Allah kita baca terus je. Lepas tu kita masuk kepada hadis. Kita sambung hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baca sama-sama muslimin-muslimat. Ini doa Ashabul Kahfi yang selalu kita ulang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu, pengampunanmu, kasih sayangmu, pertolonganmu, perlindunganmu, rizqimu ya Allah, jaminan syurgamu, keselamatan daripada bahaya dunia dan akhirat, kejauhan daripada kemurkaan dan api nerakamu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina rasyada, dalam semua urusan kami ya Allah, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Okey, 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, kedua-duanya 10 ayat awal dan akhir, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Allah akan melindungi kita daripada fitnatul Dajjal. Dan subhanallah, sebelum fitnah Dajjal yang utama yang mata satu itu keluar, fitnah-fitnah kecil telah banyak keluar daripada zaman Nabi
lagi hari ini banyak fitnah, maksudnya ujian media sosialnya, ujian datang daripada pasangan, ujian datang daripada anak-anak, ujian datang daripada jiran, ujian yang datang daripada kawan, macam-macam muslimat, ujian makanan. Kan kita ni asyik nak makan yang sedap-sedap saja, kata tak nak ulah-ulah juga kan. Tapi yang paling utama adalah halal dan berkat. Jadi ujian tu datang, nampak sedap je makanan Korea, tapi tak ada lagu halal, tak ada pengesahan halal. Kita tengok semua pekerja dia Muslim, kita pun kata semua orang Islam tu pakai tudung, lepas tu yang makan tu semua orang Islam belaka. Halal lah tu. Kita pun tanya kaunter, halal tak? Orang kaunter pun kata halal, padahal pemiliknya bukan Islam, makanan pula daripada negara yang bukan Islam. Jadi macam mana kita nak mengesahkan yang bahan ramuan yang mereka masak itu semuanya ada pengesahan halal? Kalau semuanya halal, mana pengesahan? Kalau makan orang Islam kita makanan Melayu, mungkinlah kita tak was-was sangat, muslimat. Tapi bila ada petunjuk, kan, fitnah-fitnah, ujian-ujian macam ni, bila kita beramal, kita kuat. Bila tengok, tak yakin lah, kita kata. Sebab teringat hadis Nabi, kan, Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat kathirun la ya'lamuna minan nas. Nabi kata, halal itu jelas, haram itu jelas. Memanglah kita tahu dah mana halal, mana haram. Memang jelas. Tetapi antara keduanya, antara halal dan haram, Nabi kata terlalu banyak perkara yang syubhah. Sangat banyak perkara syubhah yang tidak diketahui oleh manusia. Dan barang siapa yang memelihara dirinya daripada perbuatan syubhah, dia memelihara dirinya, kan, dia sedang memelihara dirinya dan agamanya. Dan Nabi SAW bersabda lagi, subhanallah, Nabi SAW bersabda, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nabatin min haram fannaru aulabi. Macam mana Ustaz? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Permulaan, barang sesungguhnya, kullu lahmin nabatin min haram, kullu lahmin nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, neraka lebih utama. Neraka lebih utama. Sebab itu yang syubhah ini lebih dekat dengan yang haram. Jadi subhanallah, muslimat, kita kata, dok yakin lah nak makan walaupun orang Islam, yang nampak orang Islam jadi cashier. Sebab rasanya restoran ni memang hak milik orang bukan Islam ni. Bila kita mari dok yakin tu, jangan makan. Tapi ada orang ujian-ujian seperti ni yang penting sedap. Diorang cakap sedap sangat ni, kedai Korea paling sedap ni. Sedap. Ada orang insya-Allah halal, insya-Allah, tengok pekerja. Tak kuat kita benteng daripada ujian-ujian kecil sebelum keluar fitnah Dajjal. Ketika kemarau, ketika ini dia menawarkan makanan. Lagilah sekarang kita bukan pun kelaparan, bukan kebuluran, cuma hawa nafsu nak makan yang sedap, nak cuba yang rare, nak cuba makanan-makanan yang dah jadi trending, nak ikut trending. Jadi subhanallah, itu ujian-ujian tu. Jadi insya-Allah setelah ayat awal dan sampai akhir surah Kahf ini membantu kita menghadapi ujian-ujian fitnah akhir zaman. Itu sikit je tu, banyak lagi fitnah akhir zaman. Tak sebut lagi filem, tak sebut lagi benda-benda yang okey, tak apa. Kita nak baca 10 ayat terakhir. Baca sama-sama ya, walaupun kita lebih sikit sebab saya ambil ayat bukan 10 terakhir, saya ambil 11 ayat terakhir. Tak apa sebab dia macam bersambung ayat 10 ayat tu. Tapi nak baca 10 ayat terus pun tak ada masalah. Okey, muslimat, auzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ
فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Subhanallah. Seterusnya baca Asmaul Husna. Kalau dua tadi yang kita baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Al-Kahfi melindungi daripada fitnah-fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah akhir zaman, maka Asmaul Husna pula adalah satu zikir, satu amalan yang Nabi sendiri bersabda, barang siapa yang membaca, menghafalnya, dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Subhanallah. Okey, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul muzilul sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabir al-aliyul kabir al-hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqibul jibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul mu'akhirul awwalul akhir al-zahirul batinul wadil muta'alil baru tawab al-muntaqimul afu ra'uful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ul dar al-nafi'ul nurul hadil badi'ul baqi al-warisul rasyidul saburul ladhi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Betul ke Encik? Allah basir. Lepas basir tapi sabur akhir sekali. Ya. Okey, Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasang dulu Asmaul Husna, lepas tu recite doa, insya-Allah, insya-Allah. Subhanallah muslimin muslimat. Sebenarnya saya tak tahulah tim dah siap belum. Saya dah lama minta sebenarnya buat rakaman semua bacaan. Sebab sebelum ni ingat tak, saya akan pasang video, saya akan pasang YouTube untuk bacaan ni.
Tapi bila kita pasang YouTube, kita terus dapat amaran, copyright. Sebab itu kita tak boleh main-main je pasang 10 ayat awal sampai akhir dulu pun kami buka YouTube kan. Sampai diberi amaran page ataupun kita punya ni akan digam, akan di-block, akan di-freeze. Sebab itulah akhirnya kami baca sendiri. Jadi nak tunggu tim siapkan tu pun tempoh masa yang lama. Macam itulah ya. Sampai sekarang segi 160. Berapa sekarang cik? 160 kita. 159 ni. Okey, kita akan baca hadis yang kelima dalam bab tajuk mujahadah bersungguh-sungguh, dan hadis yang ke-99 masya-Allah dalam bab sama juga bab mujahadah. Masya-Allah. Okey. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita sama-sama saya baca, tuan-puan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhuma annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Aisyah radhiyallahu anhuma bahawa ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, membangunkan isterinya dan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Subhanallah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan betapa Rasul ini bersungguh-sungguh. Bila tiba 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengejutkan isteri dan ahli keluarga. Kemudian Nabi akan bersungguh-sungguh serta mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya Nabi mengikat dan tidak melakukan hubungan suami isteri. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang saya hormati, yang saya kasihi, masya-Allah. Saya nak bacakan beberapa hadis Nabi yang berkenaan dengan tajuk yang kita buat. Suami mengejutkan isteri. Suami mengejutkan isteri. Tadi mungkin ada yang faham. Apalah kejutan seorang suami ni kan? Rupanya nak sebut ni ujung daripada awal tak sebut. Masya Allah, ujung nak habis dah baru Ustazah sebut berkenaan dengan tajuk. Sebab apa? Kita membacakan hadis Nabi mengejutkan isteri bagi melakukan ibadah. Jadi tuan-puan sekalian, ada lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu man istayqaza minal laili wa ayqaza ahlahu faqama fasallaya. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bangun pada waktu malam dan mengejutkan isterinya, Nabi kata, seseorang yang bangun malam lalu mengejutkan isterinya, lalu mereka berdua solat 2 rakaat je ni muslimin muslimat, kedua-duanya akan ditulis sebagai orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para lelaki sekalian, wahai para suami yang sedang mendengar, kadang-kadang anda ingin membina kredibiliti diri anda. Anda ingin dihormati, anda ingin dimuliakan. Lalu anda menggunakan hujah-hujah yang lain. Contohnya, aku ni suami, kau ni kena taat dengan aku. Aku ni suami, kau jangan ni, kau isi derhaka tak bangun syurga. Muslimin muslimat, saya ingin bagi tahu. Ini kisah benar. Memang berlaku, kisah benar yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan ada banyak sangat kes-kes seumpama ini berlaku. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga, dulu saya perundi rumah tangga. Ada orang mungkin tak tahu background saya sebelum saya jadi penceramah sepenuh masa. Dulu ceramah sambilan. Start berceramah daripada lebih kurang tahun 2008 dah start ceramah. Tapi sebab kita bekerja, jadi kita tak dapat buat sepenuh masa, tak boleh nak pergi jauh. Subhanallah, sebab kita terikat dengan kerja. Saya masuk kerja tahun 2008 sehingga 2017, lebih kurang dalam 9 tahun. Peringkat awal sebagai perunding-cara rumah tangga, Ketua Unit Runding-cara, penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam. Dan itulah jawatan pertama saya, kaunselor rumah tangga, perunding-cara. Setiap hari kes masalah rumah tangga begitu banyak. Setiap hari ngadap. Masya Allah. Lepas tu cuti sekejap, beberapa tahun ambil leave, lepas tu penolong pengarah bahagian pengurusan halal. Kan, jadi auditor, jadi tukang cek. Sebab itu saya kadang cakap pasal halal tu tadi. Kan tadi saya cakap kan, ada orang kata Ustazah ni saja je nak buat orang ragu-ragu nak makan. Tuan-puan sekalian, bukan saja-saja ya.
pengalaman saya ketika saya jadi pegawai halal, kami ada lesen besar, boleh masuk mana-mana restoran, boleh pergi sampai dapur, boleh buka peti ais, boleh check invoice. Kalau mereka halang, mereka boleh disaman. Sebab apa? Memang ada atas tidak boleh menghalang kaki tangan awam, maksudnya agensi kerajaan untuk menjalankan tugas. Jadi bila kita pergi restoran kedai mamak, minta maaf ya, bukan semua restoran kedai mamak ya, bukan semua. Ada banyak restoran kedai mamak yang orang Islam punya bersih. Memang banyak. Tetapi banyak juga restoran kedai-kedai mamak yang suka dilepak semua tu, dari segi sumber makanannya tidak halal, sumber-sumber beli. Ini bukan restoran kedai mamak je, termasuk mana-mana restoran Islam yang lain. Cik jangan tengok gitu. Termasuk restoran-restoran Islam yang lain juga. Kan, yang Muslim, yang buka Korea ke apa yang kita tengok semua Islam. Saya sebut umum. Tapi bila kita pergi cek, dapur nampak bersih. Tiba-tiba naik dekat atas, cek dekat atas, rupanya dia masak dekat atas. Dengan tikusnya, dengan kotornya, dengan memang macam kuali tu tak basuh. Kuali tu macam yang berapa bulan ke berapa tahun tak basuh, tapi dia ulang-ulang periuk tak basuh, ni yang berkerak dengan lantai tak sapu. Rupanya bawah nampak bersih clear. Kita kata nak naik tengok cek atas, ya Allah, memang kotor yang amat. Bila pergi dapur, ini pengalaman saya kerja ya, pergi dapur, pergi cek bahan-bahan dia orang masak. Rupanya memanglah sebab masak banyak kan, dia letak dalam tong, bukan dalam tong, dalam bekas-bekas yang besar-besar gini. Kalau kat rumah kita kan bekas comel-comel, kunyit ke, garam ke, sekian bahan-bahan tu kan, kari ke. Dia orang kedai restoran besar-besar gitu Lepas tu tak tutup, penutup pun tak tahu ke mana. Bila kita intai tengok bahagian dalam tu dengan lipas kecil-kecil, bukan sekadar kita panggil apa, bukan sekadar kita sebut apa ya, bukan sekadar semut. Lipas yang kecil-kecil tu pun duduk menari-nari dalam tu. Sebab penutup pun tak tahu mana. Sebab dia masak senang kan. Astaghfirullahalazim. Tanpa kadang-kadang buka cila tu kan macam-macam lah, berendam. Lepas tu kita minta pula invoice, tengok dia beli pun tak tahu halal ke haram, asalkan orang tengah hantar. Saya sebut perkara ni muslimin-muslimat, ia umum kepada banyak restoran. Walaupun kita nampak dekat luar itu adalah orang Islam, kadang tu dia kaburi kita dengan pakai kopiah, kadang dia kaburi kita dengan apa? Dengan tulisan-tulisan sangkut-sangkut, tulisan-tulisan apa ni? Tulisan kita sebut apa ni? Ayat-ayat Quran. Kita kata oh ni ayat Quran penuh ni, mesti okey ni. Subhanallah muslimin muslimat. Sebab itulah kita kenalah baca doa yang tadi tu kan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikanlah apa ni, tunjukilah, sempurnakanlah ya Allah urusan kami nak cari makan kedai makan ni. Dah pergi jalan mana kita kenal ni, toke-toke ni kan. Rasyada, petunjukmu yang jelas. Kadang-kadang saya tanya, kedai ni memang orang Islam kita punya ke? Ya, semua bahan ramuan halal kan? Halal puan, halal. Semuanya kita beli. Kadang tu tanya jugalah kan, kalau kita rasa macam was-was, risau. Jadi subhanallah, nak tunggu restoran semua ada CJ halal payah. Memang susah, kecuali yang fast food. Fast food banyak lah macam McD kan, KFC apa semua tu. Kalau dah ada logo halal, maksudnya confirm semua bahan ramuan tu ada CJ halal, ada pengesahan halal. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita nak pergi kepada apa tadi tu? Kembali kepada kenapa saya sebut pasal tu tadi tiba-tiba. Okey. Saya nak cerita kisah benar kan. Ini antara kisah benar yang baru saja saya. Bukanlah baru sangat ya. Subhanallah. Sebenarnya ramai juga lelaki yang mempunyai dua karakter. Di luar rumah dia mesra. Di luar rumah dia penyayang. Oi, dengan kanak-kanak mesra, penyayang, seorang yang lemah lembut, seorang yang prihatin. Tetapi rupanya di rumah dia terbalik. Ada dua karakter. Saya rasa ramai jugalah perempuan ada karakter macam tu. Tapi karakter ni terlalu berbeza. Subhanallah, dia ada anak ramai dan sebagainya. Dia punya prinsip, subhanallah, bila isteri datang mengadu masalah, dia kata, dia punya prinsip Ustazah, suami langsung tak boleh buat kerja rumah. Suami langsung tak boleh buat kerja rumah. Memang kerja rumah ni totally kerja isteri. Dia kata macam tu. Totally. Suami ni perlu dihidang apa semua. Bahkan suami ni dia kata sebab mulia isteri, suami ni pegang prinsip apa? Tak boleh makan sama dengan isteri dengan anak-anak. Lepas tu dia kata habis tu suami makan kat mana?
Suami makan dalam bilik. Suami makan senyap-senyap makan dalam bilik. Tai makan tak boleh duduk satu meja ni. Tak nak serabut ni. Sebab anaknya ramai dalam 8 orang, 9 orang macam tu. Jadi ni, ibu ni lah yang duduk kelang kabut makan dengan anak hidang. Suami makan elok seorang-seorang. Sebab apa? Tak boleh terganggu bising apa semua. Bercakap dengan anak susah sangat. Tapi di luar karakternya berbeza. Dengan kanak-kanak mesra, dengan orang mesra. Oh, jadi pemimpin lagi. Jadi orang besar lagi sekian-sekian. Ya Allah, sabarnya. Saya kata, ya Allah, sabarnya isteri ni. Sabarnya wanita ni. Bukan sekejap, dah 20 tahun lebih dah nikah ni. Anak bukan sikit, lebih pada anak saya. Saya 7 orang, anak dia lebih ramai. Saya tak ingat 8 orang ke 9 orang. Astaghfirullahalazim. Saya kata syurga lah bagi wanita ni. Sabar sangat. Rupanya tekanan, bukan tak tertekan, tekanan, tapi wanita ni sangat menjaga aib suami. Di luar buat macam biasa, tak sekian-sekian. Allahu Akbar. Dan ramai mana, subhanallah, yang depan saya cerita suami tak solat, suami kaki pukul, sepak terajang, maki hamun, panggil-panggilan isteri. Tak ada dah panggil-panggil nama ni. Hei sial, contoh. Jangan marah ya saya sebut ni. Hei bangang, hei sial, hei gini, hei perempuan, hei betina, hei ni. Saya kata hari-hari. Ya Ustazah, suami saya tak panggil. Memang itulah panggilan suami saya. Saya tak tahulah kenapa. Oh, saya rasa dah bertahun dah dia tak ada panggil nama ke panggil apa. Itulah. Lepas tu puan bertahan kenapa? Macam mana puan boleh bertahan ni? Dengan macam ni, suami panggil macam ni. Ada yang kata, Ustazah tambah sikit saya produk. Nanti kita sebut sikit ya. Dia kata, Ustazah, saya ni kenangkan anak-anak. Lepas tu Ustazah, saya tahu suami saya ni mangsa penderaan ibu ayah dia. Memang daripada kecil mak ayah ni memang panggil maki hamun selalu. Tu saya memang akui Ustazah, sebab sekarang pun mak ayah dia masih lagi maki dia macam tu. Tak bagi balik, sumpah serana. Jadi memang saya percaya dia cerita gini-gini daripada awal kahwin dulu gitu. Tapi sekarang macam tak boleh kawal diri dia. Tuan-puan muslimin muslimat, Allahu Akbar. Ini kisah benar juga ni. Bukan kisah benar buruk-buruk belaka. Ni nak cerita kisah benar yang baik pula. Dia kata, Ustazah, subhanallah, menangis-nangis seri ni. Cerita dalam beberapa bulan lepas. Ustazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, Ustazah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ustazah, Alhamdulillah. Kenapa puan? Ustazah, saya kahwin dengan suami saya berbelas tahun. Suami saya ni memang panas sebarang, pemarah, pukul itu, ini, subhanallah. Tapi dia bertanggungjawab dan saya sayang. Dia lah lelaki pertama yang buka pintu hati saya dan kami ada anak-anak. Dia punya mulut pun Ustazah sama naiklah dengan barang dia tu maki hamun. Lepas tu dengan izin Allah Ustazah, saya ni kan dah tak tertua arah, rasa los apa. Dengan izin Allah saya kenal Ustazah, saya ikuti ceramah-ceramah Ustazah. Kemudian saya beramal dengan zikir-zikir yang Ustazah kongsikan. Saya beramal dan saya pernah dengar satu ceramah Ustazah berkaitan dengan masalah ni. Sebab isteri ni dia tak boleh nak pukul suami ke, nak piat ke, nak buat apa ke. Satu je cara kalau seorang isteri nak suami berubah, kan, boleh pergi buat mengadu dekat Jabatan Agama, boleh lah, semua boleh. Nak pergi mengadu ke mahkamah pun boleh. Nak minta fasah memang boleh. Kalau suami yang maki hamun, suami yang tak solat, suami yang pukul, kalau nak mohon fasah memang boleh. Muslimin muslimat. Tapi saya kata, puan nak berpisah tak? Tak nak Ustazah, saya nak suami saya berubah. Saya kata, subhanallah, puan berdoa tanpa henti dan paling banyak doa ketika sujud dan semua sujud doa. Semua sujud doa. Jangan sebut bahasa Melayu nanti batal solat. Dalam hati pun jadi. Fokus setiap kali sujud. Lepas dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Puan berhenti sujud. Dalam hati puan doa untuk suami. Doa lembutkan hati suami. Ya Allah, beri hidayah pada suami. Tolong ubah suami dalam hati. Subhanallah, rupanya dia buat. Kalau sebelum tu macam-macam air tawar buat, kan, cuba pujuk suami, cuba itu, cuba ini. Rupanya Allah nak dengar doa yang begitu khusyuk, yang begitu dalam, dan Allah boleh upah sekelip mata. Dia kata, Ustazah, rupanya selama ni saya kurang. Saya usaha untuk suami berubah. Macam-macam cara saya buat. Saya juga berdoa. Tapi saya tak doa dengan penuh khusyuk dan dengan penuh yakin. Sebab dia kata, saya ingat Ustazah kata, ramai orang yang minta dengan Allah suami berubah.
Tapi lepas dah doa, boleh percaya ke? Tak ada harapan. Masa doa minta suami berubah. Tapi bila bercakap dengan orang lain, tak ada harapan suami aku nak berubah. Suami aku tu entahlah. Untunglah kau dapat suami penyayang. Maksudnya masa minta dengan Allah, minta tapi di luar menunjukkan tidak yakin dengan Allah. Di luar doa, seolahnya berputus asa dengan rahmat Allah. Saya pesan kata jangan sebut lagi, memang yakin je Allah akan makbulkan, dan paling mustajab doa antaranya adalah waktu sujud, waktu paling dekat. Kalau boleh nak baca bahasa Arab, baca Rabbi habli minas salih, Rabbi ja'alni muqimas salih, bukan Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Yang tu boleh baca ketika sujud. Ulanglah sampai 10 kali ke 20 kali ke. Maksud dia Rabbana hablana min azwajina. Ustaz boleh tolong cari tak ayat apa, surah apa? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah daripada pasangan kami, wa zuriyatina, dan zuriat keturunan kami, qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati. Yang tu boleh baca sebab ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, doa daripada ayat Al-Quran atau daripada hadis Nabi boleh baca ketika sujud. Nak ulang berapa kali pun. Adakah hanya sujud terakhir? Tidak. Setiap sujud mustajab doa. Cuma kita saja yang biasakan sujud terakhir barulah lama sikit. Sebenarnya mustajab doa saya kali sujud. Anda ada apa? Ada orang ustazah umur saya dah 30 lebih, dekat 40, macam tak ada harapan je saya ni nak kahwin ustazah. Saya macam dah putus harap dah. Saya macam dah tak fikir dah pasal kahwin. Saya kata jangan macam tu, sebab kahwin ni pahala banyak, terutamanya pahala sabar. Ini ada doa Nabi Ibrahim. Surah Al-Furqan ayat 74. Siapa yang nak doa tadi tu? Surah Al-Furqan ayat 74. Tulis Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pasangan-pasangan kami dan zuriat keturunan kami penyejuk mata, penyejuk hati. Qurratu ayun ini penyejuk mata, penyejuk hati. Kalau kita tengok suami tu, tengok isteri tu, sejuk mata memandang, sejuk hati. Nak dapat sejuk hati, sejuk mata ni, mestilah pasangan tu menyenangkan hati dengan akhlaknya, dengan lidahnya, dengan perbuatannya, dan zuriat keturunan juga penyejuk mata, penyejuk hati. Ini ada doa Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika sujud ataupun terlupa masa sujud, dah bangun cepat, alamak lupalah nak doa, baca tahiyat sampai innaka hamidum majid, jangan bagi salam. Itu juga ada hadis sahih berkenaan dengan mustajabnya doa selepas habis kita baca at-tahiyat dan sebelum bagi salam. Kan kita kan baca innaka hamidum majid, jangan gaduh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu laju kan. Subhanallah, berhenti dulu baca doa. Dan ada dalam hadis yang sahih berkenaan doa yang Nabi baca sebelum bagi salam, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Okey. Tapi kita boleh juga baca doa apa-apa. Terlupa masa sujud, itu juga waktu mustajab doa. Sebab itu dikatakan inilah waktu yang lebih afdal daripada selepas solat. Lepas solat pun afdal, baik, bagus kan. Lepas solat kan kita zikir, lepas tu kita baca doa pun terbaik, sebab doa itu ibadah. Subhanallah. Tetapi lebih afdal kita memperbanyak dan memperlamakan doa waktu sujud. Kalau waktu sujud ada orang pening lama-lama, oh pening ustazah, darah semua pergi kepala, saya boleh baca pendek. Jadi lebih seronok lagi sebelum bagi salam, baca doa apa pun. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa-apa doa yang kita hafal daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Sahabat, cerita wanita ni tadi, dia kata ustazah, alhamdulillah suami saya berubah totally. Daripada panas tebaran, pukul, sepak terajang, mulut maki hamun, suami berubah totally. Saya tak tahu macam mana, tapi satu hari perubahan ketara-ketara sampai sekarang dia jadi suami yang lembut, suami yang penyayang dan sentiasa meminta maaf dengan saya dan anak-anak. Sebab itulah kita sebutkan Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dan Allah SWT berfirman, sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu cinta.
Sesungguhnya hidayah dan petunjuk itu milik Allah. Allah beri kepada siapa yang dia mahu. Sebab tu kadang kita ingat dengan kelembutan, dengan kecantikan contohnya, dengan usaha yang kita buat, dengan pengorbanan yang kita buat, boleh ubah suami, boleh ubah anak. Salah. Yang boleh mengubah adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Allah berfirman, kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk, kamu tak boleh ubah orang yang kamu cintai. Man ahbabta, orang yang kamu cinta. Kalau kita sebut, abang tolonglah, saya dah berkorban macam-macam untuk awak. Saya korban itu, saya korban ini, gini-gini. Cakap dengan anak pula kan, Umi korban macam-macam. Kan Umi mengandung susah payah ni masa dulu ni sampai caesar ni. Ungkit contohnya pengorbanan kita. Sebut supaya anak tu macam kesihan. Supaya anak tu jadi baik. Supaya anak tu lebih jaga lidahnya supaya tak menyakiti. Subhanallah, Allah dah mengingatkan kita. Sebenarnya boleh kita ingatkan. Bukanlah ngungkit sangat. Bukan semua mengungkit. Cuma kadang-kadang dengan tujuan anak tu faham. Suami faham apa yang kita buat untuk dia. Bukan semuanya masuk dalam kategori mengungkit. Kan? Kalau mengungkit tu lain dengan ayat-ayat yang tajam, yang pedas, yang macam awak tu buat apa? Saya semua buat. Itu lain. Tapi bila mengingatkan, abang awak ingat tak? Masa awak kahwin dulu. Kan kita tak ada apa-apa. Awak ingat tak saya gadai emas apa semua? Suami kata, ngungkit, buat kebaikan ngungkit. Oh, sedap pula mulut dia nak cakap kita ngungkit-ngungkit kan. Ini contoh, bukan pengalaman saya ya. Jangan semudahnya semuanya kita kata ngungkit. Saya sebenarnya nak ingatkan supaya awak tak lupa kejayaan hari ini hasil pengorbanan dan susah payah kita bersama. Supaya awak tak lupa. Subhanallah. Sebab di sana ada hadis Nabi. Man la yashkur linnas lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia sebenarnya juga tidak berterima kasih kepada Allah. Sebab apa Allah beri kepada kita mesti melalui perantaraan manusia. Betul tak? Melalui perantaraan manusia. Subhanallah, manusia jadi perantaraan rezeki. Manusia jadi perantaraan apa yang kita dapat. Jadi Masya Allah, kalau seorang ibu ingatkan anak-anak, Umi nak cerita ni masa kecil dulu selalu sakit. Umi sampai 2 bulan betul-betul tak tidur jaga. Dulu masa kecil gini. Ui, masa kecil. Anak jangan sebenarnya, alamak ni buat mengungkit je kesusahan lalu. Itu bukan mengungkit. Itu cara nak memberikan anak tu faham. Tapi kalau mak kata, menyesal aku habiskan dulu duit belanja gini. Kau perangai macam ni. Itu barulah kata mengungkit yang boleh menyebabkan pahala kebaikan semua habis. Na'udzubillah. Mengungkit dengan cara untuk ni. Harap rupanya gini. Kalau tahulah ni macam ni tak adanya nak hantar sekolah tadika elok-elok. Contoh na'udzubillah ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi kita dalam berdoa, doa itu adalah satu pengharapan. Dan bila mengharap dengan Allah, totally tanpa ragu. Allah sebenarnya melihat hati kita ketika berdoa. Bukan air mata. Sebab kadang air mata masa berdoa tu sebab sedih sangat. Sedih benar. Ya Allah, tolonglah ya Allah, suamiku gini. Hanya engkau lah yang tahu. Menangis, teresak-esak, bergegar-gegar badan kan. Rupanya menangis tu sebab sedih benar. Kan, sedih sangat apa yang suami buat. Pasal anak sedih. Rupanya sebenarnya maksud saya ialah zahir kita nampak macam bersungguh, nampak macam sedih, nampak macam khusyuk. Tapi yang penting hati kita tu. Masa berdoa minta dengan Allah, bahasa Melayu pun tak ada masalah. Yakin ke tak yakin? Serah bulat-bulat betul-betul pada Allah ke tak? Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, muslimin muslimat. Sebab itulah saya kan pesan pada wanita yang dah putus asa, rasa macam Ustazah tak ada harapan dah nak nikah, umur dah dekat 40. Minta tak? Minta. Saya doa. Saya kata puan, kalau puan kalau cik cakap macam ni, sebenarnya cik berdoa tapi cik tak yakin dengan Allah. Cik cuba yakin yang Allah akan temukan. Yakin dan masa sujud tu fokus betul-betul. Subhanallah, ini terbaik Ustazah, saya cuba. Tak lama, Ustazah, Masya Allah, tak sangka. Alhamdulillah. Kan, rupanya dah nak nikah. Saya tak terfikirlah umur saya macam ni nak bernikah. Terima kasih. Subhanallah, Allah Akbar. Namun sekiranya kita dah buat, kita dah belajar, kita dah doa dengan yakin, tanpa ragu-ragu dengan Allah, tapi tetap Allah tak beri, kita kena yakin Allah akan beri di akhirat. Jadi hiduplah dengan tenang, dengan sabar, dengan keyakinan kita akan menikmati apa yang kita harapkan tu di syurga
dan berkali ganda. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat, sebagai penutup kepada hadis riwayat yang kita bacakan ni, yang Nabi bersungguh-sungguh mengejutkan isteri ni, wahai para lelaki sekalian, wahai para suami, wahai para ayah, anda kadang-kadang fikir bagaimana anda nak dimuliakan, nak dihormati, kan, nak dikasihi. Anda dah cuba ingatkan isteri dengan dosa sekian-sekian, kena jaga suami, kena sekian-sekian, batasan sekian-sekian. Tetapi percayalah, cara yang terbaik adalah cara Rasulullah. Bagaimana dalam hadis yang lain, tapi tak sempat baca, ni ada hadis yang lain Nabi kata, siapa yang bangun pada waktu malam dan mengejutkan isteri, maksudnya suamilah, dan mereka berdua solat sunat 2 rakaat, kedua-duanya akan ditulis sebagai orang yang banyak minadzakirat, orang yang banyak menzikir dan orang yang banyak mengingati Allah. Kemudian muslimin muslimat, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang mana-mana lelaki yang bangun pada waktu malam lalu dia mengejutkan isterinya, dia dirahmati oleh Allah. Dan jika isterinya enggan, lalu direnjiskan air pada wajahnya. Dan sekiranya muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekiranya kan isteri ni bangun lalu mengejutkan suami enggan, lalu dia pun renjiskan sikit, pun akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat, percayalah, kredibiliti seorang lelaki, seorang suami, Allah akan naikkan darjat dan kedudukannya apabila anda berjaya dan mampu kejutkan ahli keluarga. Percayalah, hormat, kredibiliti, kemuliaan akan naik. Anda tak perlu menagih-nagih pun daripada isteri untuk dihormati. Anda tidak perlu menagih-nagih pun daripada anak. Sebab Allah yang akan menaikkan kedudukan. Ini sangat hebat. Ini kedudukan yang sangat hebat. Sebab tu susah nak buat. Sebab banyak dalam rumah tangga, isteri yang bangun dan kejutkan suami anak-anak. Itu yang paling banyak. Kalau buat kajian, saya rasa ia membenarkan. Isteri lah bangun, bangunlah, bangun, jom, bang pergi semayang. So. Tapi kalau anda, wahai para lelaki sekalian boleh buat, anda bangun dulu dan anda yang kejutkan ahli keluarga, kredibiliti anda, kaliber anda dan kemuliaan dan kehebatan anda cakap sikit ada barakah, isteri taat, isteri hormat, anak-anak pun taat, hormat. Subhanallah. Sebab itu benda yang sangat susah. Tapi bukan kata wajib. Kita nak cerita dalam hadis Nabi yang sahih kita baru baca, Nabi mengejutkan isteri untuk bangun malam. Sahabat-sahabat Nabi pun diajarkan begitu. Jadi sebab itu kadang-kadang isteri ni rasa protes. Kan bila dialah yang bermula daripada awal pagi, dialah yang memimpin keluarga. Awal pagi dia yang memimpin. Macam mana? Dialah yang bangun, dialah yang kejutkan, dialah yang atur dia ni. Awal pagi lagi dia yang mula memimpin. Sebab itu kadang-kadang suami ni hilang kedudukan. Suami ni dia kurang sifat kepimpinan bermula awal pagi lagi. Awal pagi lagi, kredibiliti dia sebagai keluarga dah jatuh. Dah rendah. Tapi kalau suami bangun awal, Assalamualaikum anak-anak Abi, bangun. Ini karakter yang hebat muslimin muslimat. Karakter yang sangat hebat. Yang mana memberi image yang jelas pada anak-anak. Oh, ayah yang kejutkan, subhanallah. Ayah sekian-sekian. Itu pengalaman saya dibesarkan. Memang karakter adalah ayah saya yang akan bangun awal pagi. Memang akan kejutkan anak isteri. Dan dia akan pergi ke masjid. Subhanallah, kadang jadi imam dan sebagainya. Ayah saya bukan ustaz. Ayah saya bukan latar belakang background pengajian agama. Ayah saya businessman, peniaga. Subhanallah. Mak saya bukan penceramah. Tetapi saya percaya dengan kaliber itulah berjaya mendidik anak-anak. Cakap sikit anak dengar. Cakap sikit anak hormat. Anak-anak sayang dan anak-anak hormat. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, jangan pula orang perempuan yang dengar ni pergi fire, pergi sound pula. Bang, awak dengar tu macam Ustazah Asma tu. Doakanlah. Doa supaya suami berubah, suami bangun dulu, suami memimpin keluarga dengan cara yang benar. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Bertemu lagi dengan Quran Hidul Salim pada hari Jumaat pagi besok. Dan saya ada ceramah lagi lebih kurang dalam sejam setengah lagi, pukul 10.30. Dan saya perlu bergerak ke Melaka. Bergerak ke mana? Ke Melaka. Akan bergerak ke Melaka. Jadi ceramah tu ceramah yang fizikal lah. Kejap lagi perlu bertolak. Jadi insyaAllah 10.30 kalau sudi jemputlah hadir dalam kuliah ni secara online. Semalam minta maaf, memang semua tak dapat online semua. Minta maaf ya. Okey, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah.
Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada lebih kurang dalam 5K ni. Terima kasih banyak-banyak. Di TikTok ramai yang tanya, Ustazah save tak? Ustazah save tak? Macam mana nak tengok rakaman? Saya rasa TikTok memang ada rakaman kan, Ustaz? Ada rakaman kan? Anda tengok. Lepas tu, kalau betul-betul nak full, pergi ke YouTube. YouTube memang ada full. Rakaman confirm ada. YouTube rasmi Ustazah Asma Harun, Ustazah Asma Harun Official. Cari YouTube Ustazah Asma Harun Official. Itu adalah YouTube rasmi. Jemputlah, subscribe, sokonglah kita punya channel YouTube Ustazah Asma Harun channel ke Ustazah Asma Harun YouTube channel Ustazah Asma Harun channel. Main sini cik. Ini dia. Ini mari ikuti laman rasmi UIH sebagai tanda sokongan kerja dakwah. Subscribe Ustazah Asma Harun channel. Lepas tu kita ada Instagram, FB page, Twitter Ustazah Asma Harun. Twitter pun kita ada. Telegram Ustazah Asma Harun Official. Telegram pun ada Ustazah Asma Harun Official. YouTube Ustazah Asma Harun channel. Instagram, FB page. Lepas tu kita ada, tapi sebenarnya masukkan tak yang Shopee, link Shopee dengan website. Yang tu nanti kita share esok. Jadi kalau pergi tengok dekat YouTube, itu memang full kuliah Riyadhus Shalihin. Ini yang siri yang ke-160 dah ni. Jadi ada daripada siri yang pertama. Kita dah masuk setahun dah. Kuliah Riyadhus Shalihin dah usia dia setahun. Dan kita dah sampai bab yang ke-11, hadis yang ke-99. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh ya, ada yang kata terbalik Ustaz, dia orang tak boleh tengok. Tapi bolehlah agak-agak kan, boleh agak-agak. Okey, Alhamdulillah. Itulah nampak macam saya lemah kan, saya tak tahu. Tenaga tu macam low sangat. Jadi bila ceramah tu macam memaksa diri. Subhanallah. Ustazah, Melaka kat mana? Dia orang tanya Melaka kat mana? Melaka kat mana? Kejap ya. Nak jumpa? Boleh. InsyaAllah ada rezeki jumpa. Orang Melaka, jom. Melaka kat mana? Kejap lagi, 10.30. Lepas ni saya kena bergerak terus. Tapi cik, dah macam... I fikir Melaka. Oh, ibu pejabat kontijen. Oh, ibu pejabat polis. Kita kan takut polis kan. Polis penyayang. Jadi, tak dapat lah kan. Kalau program dekat masjid, bolehlah semua datang. Tapi saya rasa ini memang tak dibenarkan kot. Memang untuk polis ni. Subhanallah. Terima kasih. Okey. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah Singapura memang nak sangat. Okey, encik. Dah boleh tutup. InsyaAllah kita makan kurma. Dia kata Ustazah makan